Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila awliyaillah as-salihin wal ulama'il 'amilin, wa khususan ila Syekh Nasir Ad-Dunjuni hafizahullahu ta'ala, wa khususan ila Syekh Al-Muhadir Ibn Al-Hadijul As-Sanari hafizahullahu ta'ala, wa khususan ila ruhil imami Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, wa khususan ila ruhil imami Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama mengikuti pengajian online kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, siri yang ke-3 pada petang ini. Dan sebelum kita mulakan kelas pada petang ini, saya nak tanya dulu, siapa yang baru beli kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas? Siapa yang baru beli? Sila type di ruangan komen, saya baru beli. Nak tahu siapa yang baru beli kitab ni? Kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Sebab semalam ada yang bertanya bagaimana untuk mendapatkan kitab ni. Siapa yang telah beli? Siapa yang baru beli kitab ni? Sila type ruangan komen, saya baru beli. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, siapa yang baru beli kitab ini, type di ruangan komen, saya baru beli. Share lagi. Kita nak biar share lagi, biar ramai yang melihat kelas pengajian kita pada petang ni. Share lagi. Kita nak biar view mencecah 100 ke pada petang ni. Kalau boleh share lagi. Mudah-mudahan banyak manfaat dan faedah yang kita dapat dengan kelas pengajian kita pada petang ini. Siapa yang baru beli kitab ini, type di ruangan komen, saya baru beli.
Siapa yang baru beli kitab ni, type dalam komen saya baru beli. Terima kasih kepada Zuhilmi Mustafa. Terima kasih kerana mengikuti live pengajian kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada yang istiqamah mengikuti. Antaranya Puan Nur Sahaliza, terima kasih kerana istiqamah mengikuti pengajian kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada Puan Rakiah Ja'far, kepada Mahidi Kenan, kepada Puan Noli Azini Abdul Rahim. Terima kasih kerana mengikuti pengajian online pada petang ini. Baik, nampaknya tidak ada yang komen siapa yang baru beli kitab ni. Dan siapa yang belum lagi ada kitab ini? Siapa yang belum lagi ada kitab ini? Siapa yang belum lagi ada kitab ini, type dalam komen saya belum lagi ada. Siapa yang belum lagi ada kitab ini, type dalam komen saya belum lagi ada. Sebelum kita masuk kepada pengajian kita pada petang ini. Siapa yang belum lagi ada kitab ini, type dalam komen saya belum lagi ada. Kita sama-sama istiqamah dalam pengajian. Mudah-mudahan beroleh manfaat, beroleh kefahaman dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa yang belum lagi ada kitab ini, type dalam komen saya belum lagi ada. Nak tengok berapa ramai yang belum lagi ada. Tengok berapa ramai yang belum lagi ada. Siapa yang belum lagi ada kitab ini, boleh dapatkan di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan rumah anda. Kepada Puan Wan Faizah, kitab ini boleh dapatkan di kedai-kedai buku dan kitab. Ini gambarannya. Kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, yang disusun oleh Al-Mukarram Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Saya beri jaminan siapa yang beli buku ini, dia tidak akan rasa menyesal. Saya beri jaminan siapa yang beli buku ini, kitab ini, dia tidak akan rasa menyesal. Kerana manfaatnya cukup besar. Dengan harga yang mampu bilik RM30. Nak banding dengan ilmu yang kita dapat dalam kitab ini, tidak terkira, tidak ternilai dengan harganya yang cukup murah, RM30. RM30. Ataupun boleh beli secara online pun boleh. Ni dengan Telaga Biru, insya-Allah dapatkan dengan online pun boleh, insya-Allah. Bila semakin ramai yang ada kitab ini, semakin seronok untuk kita belajar, semakin seronok untuk kita nak fahamkan ilmu tauhid, ilmu akidah. Baik, kalau begitu, siapa yang sudah siap sedia untuk mengikuti kelas pada petang ini, type di ruangan komen saya sudah siap sedia. Type di ruangan komen saya sudah sedia. Siapa yang sudah sedia untuk belajar pada petang ini, sila type di ruangan komen saya sudah sedia. InsyaAllah pada petang ni banyak kita nak wayak. Banyak nota-nota yang penting yang saya ingin kongsikan kepada muslimin muslimat yang mengikuti kelas pengajian saya pada petang ini. Share lagi. Kita betulkan kosak tujuan kita
untuk menuntut ilmu, nak dapat ilmu, nak faham ilmu tauhid, insya-Allah tidak akan rasa boring dan tidak akan rasa bosan. Siapa yang sudah sedia, type di ruangan komen saya sudah sedia. InsyaAllah kita akan mulakan kelas sebentar saja lagi. Siapa yang sudah sedia, type di ruangan komen saya sudah sedia. Baik, seorang, dua orang. Baik, ready dengan nota semalam. Ready dengan nota semalam. Saya akan tanya kepada yang mengikuti kelas saya semalam, siap sedia dengan nota semalam. Saya akan tanya sebentar sahaja lagi. Masih ada lagi kesempatan masa untuk ulang kaji. Saya akan tanya sebentar sahaja lagi. Baik, kalau sudah sedia, kita mulakan kelas kita pada petang ini pada muka surat 7 bagi yang ada kitab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kepada yang nak dapatkan kitab ini boleh beli secara online di Telaga Biru insya-Allah. Baik, sambung. Kata musannif hafizahullahu ta'ala, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan 10 mabadi ilmu tauhid. Jangan lupa kita flashback balik apa yang kita belajar semalam. Ingat balik setiap disiplin ilmu yang kita belajar, dia ada mabadinya. Kepada yang baru pertama kali join kelas pengajian saya, mungkin ada beberapa istilah yang anda kurang faham. Sila type di ruangan komen istilah apa yang awak tak faham. Antara istilah yang kita akan dengar ialah mabadi. Jadi, siapa yang baru pertama kali ikuti kelas pengajian saya, dia akan ada beberapa istilah yang dikurang faham. Antaranya mabadi. Baik, saya nak minta seorang wakil dalam grup ni. Sila nyatakan 5 poin penting tentang mabadi. Mudah-mudahan orang yang baru pertama kali mengikuti, dia boleh faham apa itu mabadi. Volunteer seorang tulis apa itu mabadi. 4 poin penting tentang mabadi. 5 poin penting tentang mabadi. Sila tulis di ruangan komen seorang wakil. Besar manfaat ni. Dengan kita ulang benda yang sama, semakin ingat apa yang kita belajar. Saya harap ada seorang yang wakil tulis tentang apa itu mabadi untuk orang yang baru pertama kali mengikuti, dia faham. Saya harap ada. Ni ramai ni yang baru pertama kali mengikuti. Ingat balik kepada Puan Sahaliza apa yang kita belajar tentang mabadi. Berapa poin penting tentang mabadi, jangan lupa. Ingat ada berapa poin. Harap ada yang tulis tentang poin penting tentang mabadi. Pada kelas kita siri yang pertama telah kita bincangkan apa itu mabadi. Saya ada yang tulis di dalam ruangan komen ini. Saya ada. Kerana banyak manfaat. Dengan sebab kita tulis di ruangan komen, banyak orang yang akan dapat manfaat. Semakin banyak lagi pahala yang kita akan dapat. Baik, agak ada yang tulis. Agak ada yang tulis. Banyak ni yang baru join ni. Puan Ida Kalida, kepada Puan Salidaham, banyak ni. Jadi rugi kita tak ambil peluang
kita ulang balik. Ada yang tulis tentang poin penting tentang mabadi. Ada sebelum kita sambung pada petang ni. Saya ada seorang wakil. Pada Puan Nur Sahariza pernah mengikuti. Ada tu. Kalau tidak ada yang tulis, saya ulang sikit. Ingat, ready dengan nota yang saya ingin bagi tahu apa itu mabadi. Saya ada yang tulis untuk menjimatkan masa kita pada petang ini. Saya ada yang tulis tentang apa itu mabadi. Kalau tidak, saya terpaksa ulang balik. Ada tak? Tak ada yang tulis. Harap ada. Harap ada yang tulis tentang poin penting tentang mabadi. Baik. Tak ada. Baik. Tak apa, nanti kita ulang. Ingat, kita masih lagi membicarakan tentang 10 mabadi ilmu tauhid. Ingat balik apa yang kita belajar. Setiap disiplin ilmu dia ada mabadinya. Baik. Bagi orang yang pertama kali ikuti kelas pengajian saya, tulis. Tulis apa itu mabadi. Ingat, poin yang pertama, mabadi itu ialah bahasa Arab. Banyak ni yang baru yang mengikuti ni. Rugi. Siapa yang ikuti kelas pengajian saya, dia akan rasa seronok, tak akan rasa boring kerana mudah faham, insya-Allah. Baik, yang pertama, bila sebut mabadi, ialah dia ni bahasa Arab. Tulis molek. Nanti saya minta tulis di ruangan komen tentang mabadi. Yang kedua, mabadi ini lafaz jamak. Tulis dulu. Yang pertama, mabadi itu ialah bahasa Arab. Yang kedua, mabadi itu ialah lafaz jamak. Tulis dulu poin penting. Apa lafaz jamak? Dalam kurungan, lafaz yang menunjukkan suatu benda itu banyak. Itu lafaz jamak. Agak tulis dengan molek-molek. Nanti minta ulang balik di ruangan komen tentang isi penting tentang mabadi. Yang ketiga, mabadi ni berasal daripada kalimah mabda'un. Selamat datang kepada Puan Wan Rafidah. Ini antara orang yang setakat ni tak pernah miss lagi kelas pengajian saya. Kita masih lagi ulang tentang mabadi. Pertama, apa itu mabadi? Yang pertama, mabadi itu ialah ini bahasa Arab. Poin yang pertama. Poin yang kedua, mabadi itu ialah lafaz jamak, lafaz yang menunjukkan suatu benda itu banyak. Tulis dulu, nanti kita hurah. Tulis dulu. Ini lafaz jamak. Lafaz jamak ialah lafaz yang menunjukkan suatu benda itu banyak. Apa yang banyak nanti kita hurah. Tulis dulu isi penting. Yang ketiga berasal daripada kalimah mabda'un. Tiga. Yang keempat, asal
maknanya ialah punca. Asal maknanya ialah punca dan tempat terbit bagi suatu perkara. Yang keempat, asal maknanya ialah punca atau tempat terbit bagi suatu perkara. 4. Yang kelima, makna yang dikehendakinya ialah keterangan yang ringkas. Sebelum masuk kepada suatu pelajaran. Makna yang dikehendakinya ialah keterangan yang ringkas sebelum masuk kepada suatu pelajaran. Baik, itu 5 poin penting tentang mabadi. Baik, minta kepada yang baru pertama kali join kelas kita pada petang ini, tulis kembali 5 poin penting tentang mabadi. Tulis balik dengan komen 5 poin penting tentang mabadi. Ayuh, semangat. Nak dapat ilmu tidak ada alasan. Kena buang sifat kemalasan yang ada pada diri kita. Betulkan niat kita belajar nak dapat ilmu, nak lepas kejahilan diri kita, dia akan timbul rasa seronok, dia tidak akan rasa boring, bahkan rasa ingin mengikuti kelas pengajian kita pada petang ini daripada awal sehingga habis. InsyaAllah. Tulis kembali 5 poin yang telah saya kongsikan sebentar tadi bagi mereka yang baru mula-mula ikuti kelas. Kepada Puan Jariah Zainal. Comel dah tu. Baik. Bila sebut kata lapah jamak. Apa lapah jamak? Lapah yang menunjuk suatu benda itu banyak. Banyak apa? Baik. Ingat balik. Banyak apa? Iaitu bila kita kata banyak apa? Itu banyak keterangan yang ringkas sebelum masuk kepada suatu pelajaran. Banyak keterangan yang ringkas sebelum masuk kepada suatu pelajaran. Nanti. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang telah tulis, insya-Allah. Baik. Ingat balik, setiap disiplin ilmu, tak kiralah ilmu apa pun yang kita belajar. Ilmu fiqh dia ada mabadinya. Bila sebut mabadi, ingat 5 poin penting. Ingat 5 poin penting. Disebut mabadi, yang kita nak ialah keterangan yang ringkas sebelum masuk kepada suatu pelajaran. Itu yang kita kena faham situ. Itu maksud sebenar mabadi. Sama ada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dia ada mabadinya. Jadi ilmu tauhid ada 10 mabadi. Yang semalam kita baru bincang mabadi yang pertama. Keterangan ringkas yang pertama ialah nama ilmu yang kita baru belajar. Nama ilmu yang kita belajar. Nama ilmu yang kita baru belajar semalam perkongsiannya dikenali dengan ilmu tauhid, dikenali dengan ilmu aqidah, dikenali dengan ilmu kalam, dikenali dengan ilmu usuluddin. Hak semalam 4 ni, siapa yang mengikuti kelas saya semalam, saya nak 4 ini tulis balik dan nyatakan sebab dan alasannya. Saya ada.
Sebab apa dinamakan dengan ilmu tauhid? Sebab apa ilmu yang kita belajar ni dinamakan juga dengan ilmu akidah? Sebab apa dinamakan ilmu yang kita belajar ni dengan ilmu kalam? Sebab apa dinamakan ilmu yang kita belajar dengan ilmu usuluddin? Pak semalam tu. Saya harap ada yang tulis balik sebab dan alasannya. Mudah-mudahan orang yang baru ikuti kelas pada petang ini dia akan dapat manfaatnya. Saya ada yang tulis. InsyaAllah dengan penat lelah kita menuntut ilmu, Tuhan balas dengan kefahaman. Dengan penat lelah kita menuntut ilmu, Tuhan balas dengan kefahaman, insya-Allah. Baik, minta kepada yang ikuti kelas saya semalam, datangkan balik 4 sebab apa dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Sebab apakah ilmu ini dinamakan dengan ilmu akidah? Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu kalam? Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu usuluddin? Saya ada yang tulis sebab apa tu. Kepada Abzan Rahman, nota anda terbaik. Nota anda terbaik, syabas. Kepada Abzan Rahman, nota anda terbaik, syabas. Syabas. Ini nota yang terbaik. Tentang mabadi, tentang kefahaman, comel. Comel. Kepada Abzan Rahman, nota anda terbaik. Baru pertama kali ikuti kelas pengajian, comel. Nota anda terbaik, comel. Kepada Puan Nosahaliza, baru tu. Ilmu tauhid. Sebab dinamakan dengan ilmu tauhid kerana membincangkan ketunggalan Allah. Tepat. Itu nota kita semalam. Tepat. Yang baru ikuti kelas kita pada petang ini, mabadi yang pertama yang kita sedang bincang ialah nama ilmu yang kita baru belajar. Nama ilmu yang kita belajar ni, muslimin-muslimat, ialah dinamakan dengan ilmu tauhid. Sebab apa dinamakan dengan ilmu tauhid? Puan Nosahaliza telah pun nyatakan alasan dan sebabnya, kerana membicarakan tentang ketunggalan Allah. Itu tepat tu. Kalau boleh biar ayat biar cemai molek. Kerana membincangkan tentang keesaan dan ketunggalan Allah. Baik. Saya nak sebab yang kedua. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu akidah? Minta seorang tulis. Ingat, setiap kali kita tulis, setiap kali kita buat catatan, sambil kita sebut pada mulut kita, insya-Allah dia akan membantu ingatan kita. Setiap kali tulis nota dan catatan sambil kita sebut, insya-Allah dia membantu ingatan kita. Saya ada yang tulis. Sebab apa ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu akidah. Siapa yang telah mengikuti pengajian saya sebelum ni, cek balik nota. Kerana kita maklum dah, ilmu ini dia ada penyakitnya. Penyakit ilmu ialah lupa. Bila penyakit ilmu ialah lupa, tali penambaknya ialah tulis. Tali penambaknya ialah dengan kita catat. Tepat. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu akidah kerana ilmu ini membicarakan pegangan iman. Terbaik kepada Puan Wan Faizah, terbaik. Dengan sebab nota anda, ramai yang dapat manfaatnya. Kalau 1000 orang dapat manfaat, dapat faham dengan nota anda tadi, 1000 pahala yang anda dapat. Tengok so.
Kepada Puan Rafidah, anda memang terbaik. Keempat-empat alasan anda datangkan pada orang komen, anda terbaik. Memang terbaik. Ni yang menyebabkan rasa seronok lagi untuk kongsikan nota. Jadi orang yang baru mengikuti kelas saya boleh ambil nota daripada Puan Wan Rafidah. Ni nota ni tepat yang terbaik. InsyaAllah kita sambung yang baru pada petang ini. Masih lagi dalam mabadi yang pertama tentang nama ilmu yang kita belajar. Baik. Okey, anda sudah siap sedia untuk nota yang baru? Anda sudah sedia dengan nota yang baru? Kalau anda sudah sedia, tarik ruangan komen saya sedia. Kalau anda sudah sedia dengan nota yang baru, tarik ruangan komen saya sedia. InsyaAllah saya akan kongsikan nota-nota yang penting. Siapa yang sudah sedia dengan nota yang baru, tarik ruangan komen saya sudah sedia. Allah, memang terbaiklah. Nota-nota memang terbaik. Kepada Puan Nur Sahaliza, kepada Puan Jariah Zainal, memang terbaiklah. Nota anda memang terbaiklah. Boleh jadikan sebagai rojokan kita ketika kita tidak ingat. Baik, kalau anda sudah bersedia, baik, ayuh kita mulakan dengan tajuk kita pada petang ini tentang nama ilmu yang kita belajar. Ingat, nama ilmu yang kita belajar ni dinamakan dengan ilmu tauhid, dengan ilmu akidah, dinamakan dengan ilmu kalam, dinamakan dengan ilmu usuluddin. Empat ni sesadah. Telah kita nyatakan sebab dan alasannya. Baik, ilmu yang kita belajar ini dinamakan juga dengan ilmu sifat. Dinamakan dengan ilmu sifat. Nama ilmu yang kita belajar ini dinamakan juga dengan ilmu sifat. Adapun hak yang masyhur sisi kita tahu ilmu kita belajar ni ilmu tauhid, hak maklum, dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin, mungkin hak maklum sisi kita. Adapun dengan panggilan ilmu sifat mungkin jarang kita dengar. Tapi ilmu yang kita bincang ini bukan setakat dinamakan dengan ilmu tauhid, bukan setakat dinamakan dengan ilmu akidah, tapi dinamakan juga dengan ilmu sifat. Baik, ready? Nota lain, ready? Sebab apa dinamakan ilmu ini dengan ilmu sifat? Kita buat kemuskilan. Sebab apa ilmu yang kita belajar ni dinamakan dengan ilmu sifat? Baik, tulis. Nanti minta tulis balik di ruangan komen. Baik, kerana ilmu ini membicarakan tentang sifat ketuhanan Allah dan sifat kenabian. Itu sebab dan alasannya dinamakan ilmu ini dengan ilmu sifat. Sebab apa? Kerana ilmu ini membicarakan tentang ketuhanan Allah dan membicarakan tentang sifat kerasulan Nabi. Baik, siapa yang sudah siap tulis nota, tulis dengan komen sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu sifat. Minta seorang tulis balik di ruangan komen supaya orang yang baru mengikuti dapat ambil manfaat. InsyaAllah bersungguh dalam menuntut ilmu, sepenak mana kita menuntut ilmu, sebanyak itu Allah Ta'ala kurniakan kita kefahaman dan ilmu. InsyaAllah dengan kesungguhan kita Allah Ta'ala lilah. Baik, tulis balik sebab apa dinamakan ilmu ini dengan ilmu sifat. Bagi yang telah selesai tulis nota, baik,
tengok siapakah nota yang terbaik. InsyaAllah nota yang terbaik saya akan baca di ruangan komen. Saya ada yang tulis. Sebab apakah di ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu sifat? Baik. Sebab apa ilmu yang kita belajar dengan ilmu sifat? Kerana ilmu ini membicarakan tentang ketuhanan Allah dan membicarakan tentang kesunahan Nabi SAW. Allah terbaik. Allah ini antara jawapan yang memang perfect lah kepada Puan Jariah Zainal, dan juga kepada Puan Wan Rafidah, dan juga dengan Nusa Haliza, Puan Wan Faizah. Nota terbaik. Nota terbaik. Penting nota kita penting disahkan oleh guru. Kalau guru mengesahkan nota kita itu betul, baru kita boleh share dengan yang lain. Baru kita boleh share kepada yang lain. Penting kita mengaji, nota kita pastikan disahkan oleh guru. Barulah kita boleh share, kita boleh berkongsi kepada yang lain. Baik. Baik. Adakah anda sudah rasa puas? Adakah anda sudah rasa puas? Atau belum? Sila type dengan komen. Adakah anda sudah rasa puas atau belum? Siapa yang belum rasa lagi puas, belum lagi cukup, type dengan komen saya belum lagi cukup. Ni banyak ni kepada Puan Haraza Razak. Ini antara anak murid saya ni. Kepada Puan Haraza Razak. Ini antara anak murid saya yang istiqamah menuntut ilmu. Ini antaranya kepada Puan Haraza Razak. Ni terima kasih kerana sudi mengikuti live pada petang ini. Belum. Allah. Siapa yang nak lagi ilmu, siapa yang nak lagi nota, type saya mahu lagi. Saya mahu lagi. Puas. Belum. Ada yang rasa puas, ada yang rasa belum lagi, nak lagi nota, nak lagi ilmu. Siapa yang nak lagi ilmu, type dengan komen saya mahu lagi. Saya nak kongsi lagi, saya nak kongsi lagi. InsyaAllah, Allah. InsyaAllah. Baik, saya nak nasihat satu. Kita belajar ilmu tauhid, jangan kita letakkan kita nak khatam cepat. Saya pesan, kalau kita belajar ilmu tauhid, jangan kita letak dalam mindset kita, saya nak khatam cepat. Jangan saya pesan. Kita belajar kitab, kita tidak mahu buku kita bersih. Kita tidak mahu buku kita bersih. Kita nak buku kita ada catatan nota. Barulah dia panggil mengaji. Kalau kita beli kitab dan kita biarkan kitab kita ni bersih tanpa catatan, anda tidak dipanggil mengaji. Saya pesan tu. Dia mahalnya suatu kitab, bergantung kepada sebanyak mana nota dan catatan. Sebanyak mana nota dan catatan. Ini antara nota saya. Ini antara nota saya. Ini sebahagiannya lah untuk beri semangat kepada yang baru belajar supaya tulis dengan banyak lagi nota dan catatan untuk kita fahamkan ilmu ini. Kata orang tua-tua, tidak kenal maka tidak cinta. Kalau kita tidak mahu kenal ilmu ini, tak akan rasa cinta untuk belajar ilmu ini. Jangan biarkan kita anda ini bersih tanpa catatan. Baik. Siapa yang mahu lagi, baik kita sambung lagi. Ilmu yang kita baru belajar ni,
dinamakan juga dengan ilmu ma'rifah. Dinamakan juga dengan ilmu ma'rifah. Kalau anda boleh ingat 4 ataupun 5 nama, memang sudah cukup terbaik dah. Kalau mabadi, yang pertama tentang nama ilmu yang kita belajar. Kenapa tu? Ustaz ada Ustaz tak bagi catat. Pula ada yang setengah ustaz tidak bagi catat dalam buku, tak boleh catat dalam kitab. Itu terpulanglah pada ustaz lain. Kalau orang yang mengaji dengan saya, antaranya Puan Haraza, dia tahu bagaimana pengajian saya. Saya suruh tulis dalam buku yang lain ataupun dalam buku dalam kitab tu. Kalau kitab ni dia banyak ruangan kosong, boleh tulis di sini. Baik, tak apa. Kepada yang ada urusan, saya harap boleh tengok balik rakaman, insya-Allah. Baik. Ilmu yang kita belajar ni dinamakan juga dengan ilmu ma'rifah. Baik. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu ma'rifah? Tulis, ingat molek. Ilmu yang kita belajar ni dinamakan juga dengan ilmu ma'rifah atau ma'rifatullah. Ilmu yang kita belajar ni dinamakan juga dengan ilmu ma'rifah atau ilmu ma'rifatullah. Siapa yang tengah drive, anda mendengar pengajian ini pun anda sudah dapat pahala. Anda telah mensyukuri nikmat telinga yang Allah Ta'ala kurniakan kepada anda. Dengan mendengar pengajian ilmu agama, anda termasuk dalam golongan orang yang mensyukuri nikmat telinga. Saya harap kalau ada masa yang ruang kosong, dengar balik rakaman pengajian kita, tulis balik nota dan catatan untuk kita jadikan sebagai rujukan. Baik, sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu ma'rifah ataupun ilmu ma'rifatullah? Kerana ilmu ini membicarakan tentang mengenal Allah dan mengenal Rasul. Sebab ilmu ini membicarakan tentang mengenal Allah dan mengenal Rasul. Baik, boleh? Siapa yang sudah selesai tulis, sila type di ruangan komen. Sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu ma'rifah atau ma'rifatullah. Kerana apa? Kerana ilmu ini membicarakan tentang mengenal Allah dan mengenal Rasul. Siapa yang sudah selesai tulis, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah, terbaik kepada Sally Daham, terbaik. Kalau boleh kita komplitkan ayat. Kerana ilmu ini membicarakan mengenal Allah dan mengenal Rasul. Terbaik. Baik. Siapa yang ingin follow page saya, sila type pada FB anda Ustaz Ahmad Firdaus. Ada gambar kitab di situ, itu page saya. Itu page saya. Kalau ada gambar surah, itu bukan page saya. Itu Facebook lain. Siapa yang nak follow page saya, sila type pada Facebook anda Ustaz Ahmad Firdaus
ada gambar kitab, ada gambar kitab putih tu, like, boleh follow saya punya pengajian. Kerana ilmu ini membicarakan mengenal Allah dan mengenal Rasul. Baik, comel. Kepada Saiful Asdi, terima kasih kerana follow pengajian saya. Kerana ilmu ini berbicara tentang mengenal Allah dan mengenal Rasul. Betul, comel. Yang lebih lagi, kalau anda kitab, lebih terbaik. Saya harap siapa yang sudah rasa timbul keinginan untuk belajar ilmu tauhid, sudah mula rasa seronok belajar ilmu tauhid, saya harap dapatkan kitab ini di pasaran sekarang. Saya harap siapa yang sudah timbul rasa seronok belajar ilmu tauhid dan belum lagi ada kitab, saya harap sila dapatkan kitab ini di pasaran. Memang terbaik. Kenapa saya guna kitab ni? Kerana yang pertama, saya mendapat keizinan khususiyah daripada Ustaz Muhadir untuk mengajarkan kitab ini. Antara kebenaran daripada Ustaz Muhadir untuk saya mengajarkan kitab ni secara khususiyah. InsyaAllah apa yang saya kongsikan ini semuanya daripada pengajian yang saya berguru, daripada guru-guru yang saya belajar. Ya, betul. Ada gambar kitab, pada gambar itu page saya. Saya harap like dan share supaya ramai lagi orang yang dapat memahamkan tentang ilmu tauhid dengan yang sebenar. Sedar dekat pukul 4 dah kita ni. InsyaAllah kita akan itu. Adapun pada AK Fastaking Global, siapa yang ingin support audio kuliah, siapa yang ingin menyumbang kepada audio kuliah untuk menggerakkan kuliah-kuliah di seluruh negara, boleh sumbang pada nombor akaun yang tertera di bawah. Dengan sumbangan anda, audio kuliah dapat menggerakkan lagi kuliah-kuliah agama di seluruh Malaysia. Kita ini keluaran mana kita ni? Kejap. Galeri ilmu. Kita ni keluaran galeri ilmu. Guys, ini galeri ilmu. Kita ni saya guna. Jadi siapa yang berminat untuk dapatkan kitab ni, cari kitab ni guys. Cari kitab ni, muslimat guys, cari kitab ni. Memang terbaik kitab ni. Memang terbaik. Secara peribadi, kitab ini kepada orang yang baru belajar, banyak membantu kita tentang asas akidah, asas tauhid. Amat membantu kitab ini. Baik, kita sambung lagi satu untuk petang ni. Sebelum kita buka sedikit soal jika ingin bertanya, kita sambung lagi satu lagi. Ilmu yang kita belajar ini dinamakan juga dengan ilmu aqaidul iman. Ilmu yang kita belajar ini dinamakan juga dengan ilmu aqaidul iman. Sebab dan alasannya hampir serupa dengan ilmu akidah. Muslimah, sebab dan alasan ilmu aqaidul iman hampir sama dengan alasan ilmu akidah. Boleh? Sebab apa dinamakan ilmu ini dengan ilmu aqaidul iman? Sebab dan alasannya hampir sama dengan alasan ilmu akidah.
Jadi saya tak bagi alasan ini kerana alasannya sama dengan alasan ilmu akidah. Dan ilmu yang kita belajar ni juga dinamakan dengan ilmu fiqhul akbar. Ini penting ni. Ini ada poin sini, ada nota di sini. Ilmu yang kita belajar ni juga dinamakan dengan ilmu fiqhul akbar. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu fiqhul akbar? Ni dengar molek-molek. Sebab apa ilmu ini dinamakan tentang ilmu fiqhul akbar? Kerana kefahaman yang paling besar sekali ialah kefahaman mengenai ketuhanan dan kerasulan. Saya ulang balik. Sebab apa ilmu ini dinamakan dengan ilmu fiqhul akbar? Kerana kefahaman yang paling besar ialah kefahaman mengenai ketuhanan dan kerasulan. Itu sebab dan alasannya kenapa ilmu ini dinamakan dengan ilmu fiqhul akbar. Saya harap last type di ruangan komen sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu fiqhul akbar. Last type. Siapa yang selesai nota boleh type di ruangan komen sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu fiqhul akbar. Sebelum kita buka sesi soalan akidah kepada yang ingin bertanya, jika saya boleh jawab, saya jawab. Jika saya tak boleh jawab, saya tangguh akan datang, insya-Allah. Kerana kefahaman yang paling besar ialah kefahaman mengenai ketuhanan dan kerasulan. Ya, betul. Boleh juga alasan tu. Kerana kefahaman yang paling besar ialah kefahaman mengenai ketuhanan dan kerasulan. Tepat. Boleh ambil nota daripada Puan Nur Sahariza tentang bab ini. Betul, comel. Baik, adakah anda ingin lagi? Adakah anda ingin lagi? Siapa yang ingin lagi, insya-Allah kita sambung esok. Insya-Allah. Siapa yang ingin lagi, yang tak rasa puas lagi nak dapat ilmu tentang ilmu tauhid, kita sambung esok. Baik, kita buka kepada yang ikuti live saya pada petang ini untuk menanyakan soalan berkenaan dengan akidah. Jika saya boleh jawab, saya jawab. Jadi sebelum tu saya ingin promote. Siapa yang ingin dapatkan rakaman kitab Suluhan Mubtadi Khatam berserta dengan kitab failnya, rakaman penuhnya saya akan hantar pada Telegram anda. Saya buat promosi pada petang ini sekali dengan pos RM80. Sekali dengan pos RM80. Kita ini stok tidak banyak lagi, tinggal sedikit. Siapa yang ingin dapatkan rakaman khatam kitab Suluhan Mubtadi yang disyarahkan oleh saya sendiri, rakaman saya akan hantar pada Telegram anda. Promosi pada petang ini sekali dengan pos RM80. Siapa yang berminat boleh WhatsApp pada nombor yang tertera di bawah. Siapa yang berminat boleh WhatsApp pada nombor yang tertera di bawah.
Itu nombor. Siapa yang ingin dapatkan rakaman khatam kitab Suluhang Mubtadi secara komplit yang disyarahkan oleh saya sendiri, petang ini saya buat promosi sekali dengan pos RM80. Failnya saya akan hantar pada Telegram anda. Anda boleh dengar rakaman ini dalam handset anda. Boleh dengar di mana-mana. Kitab ni dikarang oleh Haji Daud bin Haji Ahmad. Kitab ini dikarang oleh Haji Daud bin Haji Ahmad. Kitab ini sesuai. Sebab sesuai didatangkan dalam bentuk soalan dan jawapan. Siapa yang ingin mendalami ilmu tauhid, anda tidak akan rasa menyesal dapatkan rakaman khatam kitab ini yang disyarahkan oleh saya sendiri. Saya beri jaminan anda tak akan menyesal. Banyak ilmu yang kita akan dapat. Promosi pada petang ini RM80 siap dengan pos. Nombor 017 916 0320 017 916 0320. Ini nombor WhatsApp saya. 0179160320. Siapa yang ingin dapatkan, siapa cepat dia dapat. Kita tidak banyak lagi. Kerana siapa yang lambat tak dapat. Kita ni susah nak dapat di pasaran. Siapa yang ingin dapatkan rakaman khatam kitab Suluhang Mubtadi, saya akan hantar rakaman itu pada Telegram anda. Promosi pada petang ini sekali dengan pos RM80. Harga asal RM100. Tapi promosi petang ini sahaja RM80. InsyaAllah dengan pembelian anda sedikit sebanyak membantu saya menyumbang kepada orang yang memerlukan. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat yang support rakaman pengajian saya, yang semalam ada yang sudah beli dan responnya dikata terbaik, dapat faham tentang pengajian itu. Ini antara kepuasan yang anda dapat, insya-Allah. Siapa yang ingin dapatkan, sila WhatsApp saya segera. Siapa yang dahulu, dia dapat. Baik. Siapa yang ingin bertanya soalan sebelum kita tamatkan live kita pada petang ini? InsyaAllah soalan mengenai tauhid, siapa yang ingin bertanya, InsyaAllah boleh bertanya. Jika saya boleh jawab, saya jawab. Jika tak boleh jawab, saya jawab akan datang. Baik, kita buka 5 minit untuk bertanya. Di samping siapa yang ingin dapatkan rakaman itu, sila WhatsApp pada nombor yang tertera pada ruangan komen, insya-Allah. Baik, siapa ingin bertanya soalan, insya-Allah? Siapa yang ingin bertanya soalan boleh type di ruangan komen, insya-Allah. Saya cuba jawab, insya-Allah. Dan untuk esok live kita esok pada maghrib, esok hari Khamis. Esok hari Khamis, insya-Allah. Kalau tidak ada roh melintang, saya ada grup Telegram. Saya ada grup Telegram. Yang ingin masuk grup Telegram saya mengenai pengajian yang saya buat, grup
pengajian saya, siapa yang ingin masuk, insya-Allah saya akan send link pada page saya. InsyaAllah boleh tekan pada page saya, link grup pengajian saya, insya-Allah. Baik. Lagi tinggal 3 minit lagi sebelum kita tamatkan pengajian kita pada petang ini. Siapa yang ingin saya soalan, insya-Allah boleh bertanya. Lagi tinggal 3 minit, insya-Allah. Esok insya-Allah kalau ada kesempatan, insya-Allah saya akan buat live kita ini. Kalau kata maghrib, tengok insya-Allah macam mana. Nanti saya maklum dalam page saya, insya-Allah. Kemungkinan esok, mungkin petang juga, insya-Allah kalau ada masa, insya-Allah, ataupun maghrib, insya-Allah. Okey, soalan daripada Puan Normah Gijau. Ustaz, tauhid itu sama dengan ilmu makrifat? Ya. Ilmu makrifat dengan ilmu tauhid sama. Ilmu makrifat yang kita belajar ni, ilmu makrifat, ilmu untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul melalui dalil. Sama. Adapun ilmu makrifat yang orang duk ngani ilmu makrifat hakikat, itu ilmu makrifat kenal Allah melalui musyahadah hati. Itulah ilmu makrifat yang kita belajar ni, sama dengan ilmu tauhid, mengenal Allah dengan mengetahuikan dalil. Ya, insya-Allah betul dah tu. Nama Gijak itu jawapannya. Sikit sebanyak harap terjawab persoalan anda. Lagi tinggal 1 minit lebih lagi sebelum kita tamatkan pengajian, insya-Allah. Insya-Allah. Siapa yang ingin bertanya lagi, ini kira soalan yang terakhir lah, sebelum kita tamatkan pengajian, insya-Allah. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan yang ingin bertanya? Baik, kalau sekiranya tidak ada lagi soalan, kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada perindu keampunan, nanti saya respon WhatsApp anda. Apa beza ta'alluq tanjizi qadim dengan ta'alluq suluhi qadim? Baik. Kepada Aliyah Hashim, baik, saya jawab. Apa beza ta'alluq tanjizi qadim dengan ta'alluq suluhi qadim? Baik. Ta'alluq tanjizi qadim kena tengok dari segi ta'alluq sifat. Sifat apa? Kalau kita ta'alluq sifat iradah, ta'alluq sifat iradah, dia ada ta'alluq suluhi qadim, dia ada ta'alluq tanjizi qadim. Baik, kita ambil sifat iradah. Dengarlah. Sifat iradah dia ada ta'alluq tanjizi qadim, dia ada ta'alluq suluhi qadim. Kepada Aliyah Hashim, soalan anda ini soalan yang tinggi sebenarnya, tapi saya jawab kerana anda bertanya. Sifat iradah dia ada ta'alluq suluhi qadim. Apa maksud ta'alluq suluhi qadim pada sifat iradah? Patut dan padang pada sifat iradah menentukan sekali yang mungkin. Itu ta'alluq suluhi qadim pada sifat iradah. Patut dan padang bagi sifat iradah Allah menentukan sekalian makhluk. Itu makna ta'alluq suluhi qadim pada sifat iradah. Adapun ta'alluq
tanjizi qadim pada sifat iradah ialah telah lulus pada sifat iradah Allah menentukan setengah perkara mungkin yang mutaqabilah. Telah luluh pada sedia kala lagi pada sifat iradah Allah menentukan setengah perkara yang mutaqabilah. Kepada Alia Hashim, harap anda faham dengan jawapan saya. Ini soalan yang tinggi. Dan bagi orang yang baru belajar, dia akan rasa pening. Soalan, akidah orang yang beramal dengan syariat elok tapi berbuat sihir, bagaimana akidah dia, Ustaz? Perbuatan sihir haram. Perbuatan sihir itu haram. Bagaimana dengan akidah dia? Kalau sekiranya seorang itu berakidah sihir dapat memberi bekah pada mudarat dan manfaat, maka akidah dia itu rosak. Kalau sekiranya akidah seorang itu beriktikad sihir dapat memberi bekah pada mudarat dan manfaat, akidah seorang itu telah rosak dan kufur. Jadi sebab itu saya kata kita nak live saya ni untuk orang yang baru belajar, kita tekankan kepada asas tauhid. Soalan daripada Alia Hashim tadi, soalan yang tinggi untuk orang baru belajar, dia mungkin pening. Kita nak memudahkan orang baru belajar mengaji tauhid. Sebab tu kalau boleh elokkanlah soalan-soalan yang tinggi, kerana kita nak wa'ikan orang yang baru belajar. Jadi saya rasa cukup dah dahulu pada petang ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihir ni syirik kan, Ustaz? Sihir ni dengan syirik lain. Sihir ni perbuatan anda panggil dengan menggunakan ilmu yang tertentu, ilmu hitam, untuk memberi mudarat kepada seseorang. Itu sihir. Menggunakan ilmu hitam untuk memberi mudarat kepada seseorang, itu bukan syirik. Adapun syirik, mereka beriktikad ilmu sihir itulah yang memberi bekah pada mudarat dan juga memberi bekah pada manfaat. Itu dikatakan syirik. Apa tu? Ketetapan asal dari Allah, dan apa terjadi masa itu yang apa yang Allah tetapkan. Tak faham tu? Saya tak faham. Ketetapan asal dari Allah dan apa yang terjadi masa itu yang apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Baik, gini, apa yang Allah Ta'ala tentukan pada sedia kala lagi sampai masa sifat kudrat mengadakan dan meniadakan seperti apa yang sifat iradat tentukan. Apa yang sifat iradat menentu sampai masa sifat iradat memberi bekah. Gitulah lebih-lebih kurangnya. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, adakah kita bukan tergolong ahli sunnah wal jamaah? Tidak semesti. Kita tidak belajar ilmu tauhid, kita bimbang orang panggil kita bimbang, takut sekiranya kita beriktikad dengan iktikad yang selain daripada ahli sunnah. Itu yang kita takut. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, tidak semestinya kita bukan ahli sunnah, tapi ada kebimbangan. Takut apa? Takut kita beriktikad pegangan yang selain daripada ahli sunnah.
Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, bagaimana kita nak tahu pegangan kita pegangan ahli sunnah ataupun tidak? Walhasilnya belajar. Baiklah, jadi saya harap saya menyusung 10 jari kepada yang melihat live pada petang ini. Jika ada soalan yang saya jawab yang mungkin kurang faham, saya minta maaf banyak. Kadang-kadang saya raikan juga soalan yang dalam bentuk ilmiah, soalan yang daripada ahli Hashim. Saya harap anda dapat faham apa yang saya bagi tahu, dan saya harap lepas ni tanya soalan untuk memberi minat kepada orang awam untuk mengetahui ilmu tauhid. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang ikuti live pada petang ini, dan banyak lagi pengajian-pengajian yang saya akan adakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikan anda dengan pahala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.